Salam sejahtera, nama saya Mufathla Wilna, anak Jero Manggoy. Nama metrik saya adalah D20191088719. Saya akan memperkenalkan pakaian tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Kaum Iban merupakan etnik yang terbesar di Sarawak, di mana kebanyakan kaum ini tinggal di rumah panjang dan diketuai oleh ketua kampung ataupun lebih dikenali sebagai tuai rumah. Amalan hidup yang diamalkan adalah berlandaskan hukum adat, pantang larang, dan berteraskan berhubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Masyarakat Iban masih lagi mengekalkan nilai tradisi mereka seperti mengenakan pakaian tradisional dan merayakan perayaan Hari Gawai walaupun mereka telah mempunyai agama tersendiri. Pakaian tradisional masyarakat Iban terbahagi kepada dua, yaitu baju burung untuk lelaki dan ngepan Iban untuk perempuan. Saya akan memperkenalkan pakaian tradisional lelaki Iban, yaitu baju burung. Ia merupakan pakaian tradisi bagi suku kaum Iban. Asal-usul baju ini dipercayai telah digunakan oleh lelaki Iban yang gagah dan berani pada suatu ketika dahulu. Lelaki yang menggunakan pakaian ini adalah bernama Keling, di mana Keling sering dilambangkan dengan gagah, berani, dan kacak pada suatu ketika dahulu. Keling sering mengetuai perang atau ngayau, oleh itu beliau dikenali dengan nama Keling Gerasinading, Raja Berani Kempang. Aksesori baju burung yang pertama adalah lanjang. Lanjang adalah diletakkan di atas kepala dan ianya diperbuat daripada rotan. Lanjang tersebut dianyam mengikut kehendak corak masing-masing. Setelah siap dianyam dan dicat, lanjang tersebut diletakkan bulu burung, yaitu burung penyalang. Semakin lebat bulu burung diletakkan di situ, semakin cantiklah lanjang tersebut. Kedua ialah gagong atau dikenali sebagai baju burung. Gagong diperbuat daripada kulit haiwan bagi tradisi nenek moyang dahulu kala. Gagong ini digunakan ketika majlis perayaan gawai dan majlis besar-besaran. Ianya tidak digunakan sembarangan kerana gagong ini dipakai ketika hendak berperang pada suatu ketika dahulu. Mengikut kepercayaan orang dulu-dulu, orang yang mempunyai gagong adalah orang yang berani dan orang yang berpengaruh. Baju burung juga merupakan salah satu pakaian tradisional lelaki Iban. Perbezaan antara gagong dan baju burung adalah baju burung kebiasaannya dipakai ketika perayaan sahaja. Ia digunakan untuk menyambut tetamu ketika ada perkahwinan dan ketika perayaan gawai. Manakala gagong ini pula dipakai ketika orang Iban hendak turun berperang suatu ketika dahulu. Baju burung biasanya bercorak merah terang dan sama motifnya seperti motif puak kulit. Yang ketiga adalah sirat. Sirat adalah pakaian lelaki yang digunakan pada pinggang dengan cara menutup sampai ke bawah paha. Sirat bukan sahaja digunakan semasa perang, malah ia juga digunakan semasa aktiviti ritual. Besar sirat biasanya 50 cm buka dan 500 cm panjang. Masyarakat Iban pada zaman dahulu seringkali menggunakan hasil hutan untuk membuat baju dan sirat. Contohnya, mereka menggunakan kulit kemaran dari kayu kekalung. Cara pemakaian sirat ialah melilitkannya di pinggang dan celah kantang. Ujung sirat dijuntikkan dari hadapan dan di belakang. Tujuannya adalah untuk mempamerkan bahagian yang disulam atau ditenun. Mariak juga tergolong dalam pakaian tradisional orang lelaki. Nenek moyang masyarakat Iban terdahulu menggunakan taring untuk membuat manik. Mariak disulam dengan corak kehendak masing-masing. Seterusnya ialah terabai. Terabai merupakan salah satu peralatan untuk peperangan pada suatu ketika dahulu. Terabai biasanya digunakan sebagai perisai untuk melindungi diri daripada musuh ketika berperang. Tetapi, memandangkan sekarang tidak lagi peperangan, maka terabai ini dijadikan sebagai hiasan. Selain itu, ia juga digunakan semasa tarian ngajat dan untuk menyambut tetamu-tetamu yang terhormat. Rekaan terabai biasanya disamakan dengan saiz seorang manusia, yaitu lebih kurang 3 ke 5 kaki. Ia diperbuat daripada kayu yang berkualiti dan tahan lama, contohnya tebelian. Cara ukiran terabai mengikut kemahiran masing-masing, yang bermotifkan corak ukiran masyarakat Iban. Pakaian lelaki Iban tidak lengkap tanpa senjata. Senjata dijadikan sebagai alatan ketika merantau, memburu hewan dan berperang. Senjata juga digunakan untuk melatih bujang berani untuk mempertahankan negeri mereka. Senjata pula ada berbagai jenis, yaitu nyabor, ilang, dan sumpit. Sesetengah nyabor pula diletakkan rambut musuh yang telah diperolehi semasa perang. Ia membuktikan bahawa seseorang itu adalah raja berani. Ini adalah contoh-contoh nyabor, sumpit, dan ilang. Seterusnya saya beralih kepada pakaian tradisional wanita Iban, di mana ngepan Iban dipercayai berasal daripada seorang wanita yang bernama Kumang. Menurut legenda, Kumang merupakan seorang wanita baik dan cantik pada suatu ketika dahulu. Kumang bukan sahaja cantik, malah ia mahir dalam membuat kerja-kerja lain, seperti bertenun, nebat, menganyam, dan sebagainya. Kemahiran Kumang telah menghasilkan pakaian tersebut dan dinamakan ngepan Iban. Aksesori ngepan Iban yang pertama adalah sugu tinggi. Sugu tinggi ialah perhiasan di kepala yang digunakan oleh wanita masyarakat Iban semasa menyambut perayaan besar atau untuk membuat persembahan. Ia merupakan perhiasan berwarna perak yang memberikan keunikan kilauan menarik semasa disanggulkan di kepala. Sugu tinggi merupakan kraftangan corak dan rekaan yang berbentuk bungaan. Dulu, perhiasan ini diperbuat daripada perak, tetapi sekarang diperbuat daripada aluminium yang bersalut perak. Manakala sugu pupung pula adalah sikat yang menyokong sugu tinggi supaya tidak longgar atau terjatuh dari kepala si pemakai. Sungat kisir pula merupakan perhiasan diletakkan pada bahagian sugu tinggi yang berbentuk bungaan yang diperbuat daripada perak. Marik empang pula merupakan perhiasan dada yang diperbuat daripada manik serta berbola benang. Tujuannya adalah untuk menutup bahagian kain kembat. Seterusnya ialah kain karap atau lebih dikenali dengan kain kebat. Ianya agak ketat tetapi ianya panjang sehingga kepala lutut si pemakai. Seterusnya adalah lampit. Lampit berfungsi sebagai tali pinggang untuk menahan kain kebat. Rawai pula digunakan untuk menutupi badan seperti baju. Tumpak pula ialah sejenis gelang yang dipakaikan di tangan. Aksesori lain untuk ngepan Iban ialah gelang kaki ataupun gerincung. Gerincung diperbuat pada perak membentuk loceng pada gelang kaki. Ia akan berbunyi mengikut rentak pergerakan kaki si pemakai. Buah pau pula sering diletakkan di jari si pemakai ngepat. Selain itu, selampai. Selampai ini dihiasi dengan corak tenunan yang halus.
Kepanjangan selangkah ini saja hampir sama dengan panjang sirat. Cara pemakaian selangkah ini mempunyai tata tertibnya tersendiri, yaitu diselempangkan di badan dari atas seperti pangkahan. Dan akhir sekali ialah sementing. Sementing merupakan tali pinggang yang berjurai ibarat tali pinggang Wang Shilin. Wang Shilin tersebut dicantumkan untuk membentuk sementing.